Majlis ke soalan yang ketujuh memsilakan Tuan Fatul Huzair bin Ayub Yang Berhormat Greek. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jangan dibiar rakyat meratap. Keputusan jelas biar menyuluh. Mohon Menteri segera jawab soalan saya nombor 7. Silakan Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan komited dalam memastikan bekalan sumber makanan negara terjamin dan mempunyai simpanan yang cukup agar tahap keterjaminan makanan dalam negara kekal stabil. Berdasarkan kadar sara diri 2023, komoditi agro makanan asas terpilih yang melebihi 90% SSR adalah komoditi ayam, telur dan beberapa jenis sayuran dan juga ikan. Bagi komoditi terpilih yang mempunyai SSR yang lebih rendah, antaranya rancangan segera yang dilaksanakan adalah dengan mempelbagai sumber import bagi mengurangkan kebergantungan terhadap negara tertentu saja. Sebab soalan ini bila kita hadapi masalah emergensi, peperangan, geopolitik dan sebagainya. Sebagai contoh, negara sumber bagi bekalan daging telah diperluaskan kepada 9 negara. India, Australia, Brazil, New Zealand, Pakistan, Jepun, Korea, Argentina dan Afrika Selatan. Manakala bagi memenuhi keperluan bekalan beras, negara sumber yang telah dikenal pasti ialah Thailand, Vietnam, India, Pakistan dan Myanmar. Sehingga Oktober 2024, jumlah keseluruhan stok beras termasuk stockpile 1.1 juta tan metrik mencukupi untuk 5.6 bulan. Selain itu, KPKM giat melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memastikan ketersediaan dan kecukupan bekalan makanan khusus untuk komoditi terpilih. Di antaranya, kita cuba pergi kepada, di antaranya, ini kalau segera, dia bergantung pada import, kena jangka pendek, jangka panjang, kepada smart farming dalam padi. Tapi ianya agak slow perkembangannya. Karena penanam padi masih secara tradisi nak mengusahakan hak milik mereka dan lambat untuk mencantumkan dan membuat skala besar. Memperkasakan industri lembu, pedaging, ruminan ini memang ia mengambil masa kerana masalah ini masalah yang telah berpanjangan begitu lama. Keluaran ruminan kita masih di bawah 20% sejak merdeka hingga sekarang. Oleh itu nak menaikkannya dengan segera itu, dia satu insentif baru mesti diperkenalkan. Industri tenusu, alhamdulillah kita berada di tahap yang agak lega. Kita berada di tahap 60% jika berlaku apa-apa emergensi, ialah tidak begitu sukar untuk memenuhi kehendak pengguna. Begitu kerjasama ini akan kita teruskan dan bila disebut di sini bila berlaku emergensi, jangka panjang dan jangka pendek diteruskan. Kita tahu tadi soalan daripada padang Trump tadi. Memang kalau kita lihat dalam bidang pertanian ini, anak-anak muda agak kurang turun kerana kita tahu ianya pendapatannya lambat. Kalau cepat mereka suka pergi ke membawa Grab kerana itu pendapatannya cepat. Galakkan perlu diberi dari masa ke semasa untuk kita memenuhi keperluan keterjaminan makanan ini.
Sebab itu kita lihat bahawa bila emergency ini setakat ini insya-Allah kita jamin makanan ada. Kerana hubungan kita dengan negara-negara pembekal itu sentiasa baik dan sentiasa memenuhi kehendak kita bila kita perlukan. Terima kasih. Yang Berhormat Greg, soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dan untuk soalan tambahan, Greg ingin bertanya, apakah kementerian punya perancangan bagi menyokong pengeluaran besar-besaran bagi tanaman ganti? Tanaman ganti maksud saya, tanaman ganti kepada beras yang menjadi sumber utama karbohidrat negara. Dan jika ada, apakah cadangan tanaman ganti tersebut? Padi humah ke, ubi kayu ke apa kan? Dan supaya kita ni tidak terlalu tidak bergantung hanya 100% pada beras. Silakan Yang Berhormat Menteri. Makanan ruji negara kita ini masih lagi beras. Sebab itu kita lihat bila berlaku ketidakkecukupan daging, dia tidak begitu dibising oleh rakyat kerana dia ada alternatif bagi makan ikan atau ayam atau telur atau barang makanan yang lain. Tapi beras tak boleh. Sebab itu masalah beras ini masalah yang serius. Bukan sekarang daripada dulunya sehingga LPN diganti dengan Bernas. Bernas tak apa pula akan diganti masa akan datang. Artinya dia adalah satu serius kerana di Malaysia ini penduduknya makan beras dan yang datang bekerja di sini antara 2 hingga 3 juta juga makan beras. Sebab itu kita kena tumpu walaupun ianya lambat, tapi kita kena usaha untuk cukupkan beras. Makanan alternatif memang jagung dan sebagainya tidak sampai kehendak rakyat dari segi nak makan beras itu. Sebab itu beras ini adalah tumpu dan sekarang ini di samping kita usaha smart SBB dan sebagainya, datang bencana dan sebagainya, kita tak boleh berputus asa. Sarawak misalnya sekarang menawarkan untuk menjadikan jelapang padi yang kedua. Dengan peruntukan awal diberi 500 juta. Ini kena pergantungan di sebelah Semenanjung ini dalam jangka panjang tidak dapat mencukupi. Sebab itu kita kena troka di Sarawak dan juga Sabah. Ini yang kita harap dalam RMK akan datang kena tumpu. Sebab beras ini tetap jadi makanan ruji rakyat Malaysia. Walaupun dia cuba makan roti canai 2 biji, mi goreng sepinggan. Tapi dia tidak makan nasi juga. Baru dia rasa makan pada hari itu. Ini nak ubahkan pemakanan kepada rakyat Malaysia ini memang buat masa sekarang ianya slow dan perlahan. Pergantungan masih kepada beras. Terima kasih. Berikutnya saya